sebab 30 meg. Sebab 30 meg ke? Hah? Unify kat rumah all lepas 100. Speed. Rumah siapa? Rumah John lah. Rumah Siapa? Tak dengar. Hello John? ya. Rumah siapa? 100 meg tu? Rumah on. Oh, boleh tahu. Saya ambil yang tu yang 300 Mbps tu. 300 patut lah. Saya punya 20 kali. Saya dulu pakai kecil juga. Lepas tu orang duk komplain lah, student peserta duk komplain, geram. Upgrade terus upgrade tu. Okey, tak apa. Uncle laju tu. Uncle pakai ultrasonicnya apa ke? Hak Rusia punya apa? Saya pakai 100. Oh, 100 juga 100. Itu banyak orang guna lah. Jalan. Tapi John, saya ambil ni pun masa tu package. Lepas bagi package masa tu. Package saya rimbat terus kan. Package dia tapi dia kontrak kan. Kontrak tu dah lama kontrak tu. Kan? Okey, tak apa. Okey, sekarang duration ni macam saya cakap lah, duration ni bukan hak milik saya no. Duration ni hak milik planner tersebut. Dia lah kena pastikan lah, tentukan no. Cuma yang ni kita contoh dalam kelas lah no. Nak sembang memang tak ada lah. Ingat esok pun tak habis kerja tu. Tak habis-habis. Okey. Sekarang ni kita kena tumpu dekat predecessor. Okey, John, selak sikit predecessor tu, John. Predecessor tu. Predecessor yang tepi finish tu. Nampak tak predecessor? Ada kolom tu kan. No? Ada kolom predecessor tu kan. Oh, dia ni slow no. Sat macam mana? Sat. Ni lu nampak John pun jadi keras macam. Okey, tak apa ni Uncle. Uncle, you boleh masuk Uncle? Boleh. No, tak apa, kita tolong John, okey, Uncle present now tengok no. Okey, Uncle. Tapi Uncle pilih your entire screen no, share your entire screen. Sekarang dipanggil John keluar. Okay, John, stop sharing, John. Okay, Uncle boleh masuk tu, Uncle. Okay. Your entire screen, Uncle, no? Tak boleh share. Uncle buka dulu. Uncle buka dulu Microsoft Project tu kan? Ya. Okay, lepas tu pergi dekat present now yang ada anak panah tunjuk atas tu. Klik dia. Boleh? Present now. Ada tu anak panah. Betul project. Bukan dekat Google Meet. I click arrow present now. Entire screen. Yes, your entire screen. Pilih your entire screen. Your browser can't share your screen. Okay. Your browser can't share your screen. Siapa? Browser tak boleh share. Setting. Tak apa, sekejap ni Uncle you keluar dulu, lepas tu you masuk balik. Oh, I keluar. Okay, I keluar. Okay. You keluar Google Meet, lepas tu you masuk balik, no? Okay.
Okay. Okay, sekarang I share ah. Okay, share your entire screen. Okay, I pergi kat saya punya. You klik yang gambar-gambar banyak tu, yang gambar kita pun ada apa semua tu. You klik tu. Lepas tu ada nampak biru tak? Biru share now, cantik, masuk clear. Okay. Okay, clear. Okay. Wah, orang boleh nampak clear. Okay, John. John boleh John baru nampak John. John dia kurang sikit lah, dia punya tu. Okay, sekarang ni Uncle boleh minimize itu Google Meet. Uncle boleh simpan itu Google Meet, tapi jangan cancel Google Meet now. Minimize dia. Uncle boleh minimize itu Google Meet, hanya Uncle tumpu pada Microsoft Project saja. Okay, Microsoft Project tu Uncle kena maximize. Besarkan dia. Okay, cantik. Okay, sekarang ni Uncle pergi dekat Zoom slider no? Zoom slider. Ingat tak Zoom slider? Okay. Main dekat negatif. Okay, op. Jangan terlalu sangat. Okay. Okay, sekarang ni. Okay, Uncle ni. Yang meet.com, yang meet.google.com is sharing your screen tu. You hide dia. Okay. Okay, sekarang ni dekat itu borderline. Borderline tu Uncle selak pergi ke kanan selak lagi tak apa. Okay, op. Okay. Sekarang sekarang ni kita nak perbetul sikit dekat predecessor. Predecessor John boleh follow John John. Boleh Okay. Predecessor Uncle pergi dekat yang atas tu, yang predecessor. Okay, first row ni memang kita kena empty memang kena empty. Second pun kena empty juga Okay, yang third ni dua ni bermaksud adalah aktiviti pada ID 2, iaitu mula. Okay, next row. Okay, yang ni kena delete predecessor tak boleh wujud dekat summary. Tak boleh wujud. Salah Okay, next. Okay, yang ni Uncle letak 3. Bermakna dia link dengan mengenal pasti tapak Okay, nombor 5. Okay, betul. Okay, next, betul. Next, okay, yang ni tak boleh wujud cancel, delete. Apa ni John boleh follow? Dia pasal apa dia boleh ada dekat situ, dekat summary? Itulah cerita dia. Dia macam ni tak, kadang-kadang apabila kita setting auto schedule, dia akan naik. Dia maksud dia tu dia macam auto command lah. Tapi macam kita ni, kita lah kena betul balik. Kita kena betul sebab apa? Okay, kita fikir logik common sense Kenapa kita nak letak predecessor dekat summary? Sedangkan summary ni dah auto. Summary ni dah auto generate. Tak perlulah kita letak. Baiklah kita letak predecessor tu dekat subtask. Subtask tu lah yang dia tak boleh nak generate sendiri. Subtask tu lah kita kena bagi command dekat dia, dekat subtask. Tahu tak? Subtask tu. Subtask tu lah kita kena control dia main. Macam summary tu, kita dah pilih dia sebagai summary. Bila dia dah jadi sebagai summary, dia dah jadi auto. Tak perlulah letak, Okay, next. Okay, yang ni kita letak 10. 10.
ID apa ID 10 lah kan. Okey, yang ni pun cancel. ID 12, ID 12. Okey, next ni yang ni kita letak ID 12. Letak ID 12. Okey, next. Next pun sama, ada betul. Okey, next. Betul. Next, betul. Next, betul. Okey, next. 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 Okey, nampak tak? Sini pun tak boleh no. ID sebelah tu adalah summary. Tak boleh. Cancel lah uncle. Delete. Finish, delete. Bukan. Yang sebelah tu delete. Ganti 23. Gantikan dia 23. Yang sebelah tu ganti 23 sebelah tu. Dah bawah. Okey 23. Okey, nampak tak? Okey, zoom slider uncle. Zoom slider. Bagi nampak sikit. Hop. Uncle main dekat tu apa? Okey, lepas tu main scroll left. Okey, nampak tak? Okey, op. Okey, siap saya mau tunjuklah. Uncle pergi dekat taskbar warna biru tu. Pergilah mana-mana, tak apa, warna biru, taskbar warna biru. Taskbar dekat graphical part tu. Mana-mana pun tak apa. Bukan. Dekat graphical part. Okey. Okey, situ kan. Okey, mouse tu scroll down sikit, scroll down. Okey, op. Okey, pergi dekat taskbar tadi. Okey, saya cerita sikit lah. Taskbar ni adalah ID 14. Ujian terhadap bahan utama dan struktur kan. ID 14. Tetapi predecessor dia 12. Nampak tak? Predecessor dia 12. 12 tu apa dia? Mula kan? Nampak tak? Kan? ID 12. Kira bermakna predecessor mula dia turun. Nampak tak? Dia turun pergi dekat successor 14. Tahu tak? Okey. Tak apa, saya tunjuk satu lagi noh. Saya tunjuk ID 15. Okey, ID 15. Angka pergi dekat ID 15. Okey. Penyediaan acuan dan besi tertulang. ID 15 predecessor dia ialah ID 14. Iaitu ujian terhadap bahan utama struktur. Kan? Bermakna ID 14 adalah predecessor. Finish. Nampak tak? ID, saya ulang sekali lagi ya. ID 14 adalah predecessor. Finish. Dia turun, jumpa ID 15 successor. Start. Tahu tak? Bermakna ID 14 adalah predecessor finish. Dia turun, iaitu maksud itu dia berhubung kait lah, dependensi lah. Bergantungan. Dia bergantung dengan ID 15 successor start. Okay, Uncle pergi dekat resource name tu, ada resource NAM kan, resource NAM tu, pergi dekat kolom tu. Okey, pergi dekat resource ni atas. Ni atas dah, dekat betul-betul resource dia tu. Okey, klik kanan. Alamak, dah betul dah ngam tadi tu. Tengah. Okey, klik kanan. Okey, insert column. Okey, cari successor, type S. Successor. Tu successor. Nampak tak? Ni lah dependency dia no. Selalunya successor ni dia dah automatic lah. Apabila kita control predecessor, successor dia akan automatic declare dekat kita.
No? Inilah dipanggil dependency. Okey, no? Okey, sekarang ni link yang kita guna sekarang ni adalah link finish start, no? Finish start. Nampak tak tu? Maksud dia tu task di atas predecessor adalah finish, dia turun pergi task di bawah successor start. Tahu tak? Kerana semua task kita ni, task kerja kita ni semua kena bagi habis dulu, barulah boleh start yang task yang seterusnya. Tak ada langsung concurrent. Tak ada. Concurrent tak ada langsung. Tetapi task-task kita ni kita boleh buat concurrent, betul tak? Kan? Betul tak? Macam ni lah, macam insurans dengan first aid. Kan dia boleh concurrent kan? Dia boleh lapping. Tak perlulah tunggu insurans kerja tu siap tu barulah nak arah ni kan. Faham tak? Faham tak? Maksud dia tu tak perlulah dalam satu masa tu nak kena bagi siap tas atas, lepas tu barulah nak tas di bawah barulah nak mula kan. Tak perlulah, sebenarnya dia boleh concurrent kan. Dia boleh berjalan secara concurrent kan. Okey. Sekarang ni apa yang kita kena buat lah, step yang seterusnya ialah kita kena meet target kita tu. Kita kena meet target mula projek dan siap projek. Mula projek kita tadi bila John? Mula projek kita bila tarikh dia? 1/1/2023. Okey. Sekarang Uncle pergi dekat yang date atas kali tu, yang start. Dah turun. Dekat ID 1 ID 1 pergi start date. Okey, masukkan warna dia. Masuk warna kuning. Pergi dekat masuk warna kuning, pergi dekat tu task, pergi kat ribbon. Bukan, Uncle kena pergi kat atas kali, ribbon dekat atas. Okey, masuk ke kuning. Itu kuning ada, itu kuning. Masuk kuning. Nampak tak kuning? Okey, kuning. Okey, klik. Okey, klik saja. Klik kuning. Okey. Lepas tu pula finish date tu you masukkan warna hijau. Okey, hijau. Okey, hijau. Hijau ni sikit, hijau pudar sikit. Sudah dah. Okey, tak apa, sekejap dia hilang lah. Sekejap dia hilang tu, yang biru tu. Dan dia akan minta kita confirmkan. Sekejap. Okey ya. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan tarikh kuning tu. Okey, apa yang kita kena buat ialah pergi dekat ribbon. Lepas tu cari projek. Okey, projek. Okey. Lepas tu pula pergi cari move project dekat tengah-tengah tu. Okey, move project. Okey, Uncle baca tengok Uncle. Move. Start and date and finish date for all tasks based on new project start line. Okey, klik. Okey, klik dah. Okey. Sekarang new project start date. Uncle kena masukkan 1/1/2023. No? John follow John Okey. Sunday. Tak apa, jangan risau. Jangan risau. Sunday kerja Johor. Jangan lupa Johor. No, walaupun katakanlah
Commencement date pada tarikh cuti kita kena fulfill, kita kena ikut kontrak. Kan? Biar klien yang fikir. Nampak tak? Okey, sekarang uncle klik. Okey. Okey, nampak tak? Kenapa dia tak boleh jadi dua ni ya? Nampak tak? Sekarang tu dekat task mode tu dia sudah lari tu. Task mode. Dia sudah tukar pergi manual schedule. Uncle kena ubah balik jadi auto schedule uncle. Pergi dekat task mode. Bukan. Pergi dekat kotak task mode saja. ID 1 saja. Kotak dia. Nampak tak ada anak panah tu? Ada anak panah bawah. Okey, klik. Okey, pilih auto schedule. Nampak? Baru satu daripada satu. Nampak tak? Kalau katakanlah kita tak tukar tadi uncle sampai ke mati uncle pun pening apa pasal tak dapat aku update tak dapat. Auto schedule untuk the main summary task tak? Semua. Apa yang say? Semua kena task mode ni penting tau. Task mode ni kena check. Kena make sure semua task mode tu di dalam mode auto. Ni kena selalu check tau, kalau katakanlah task activity kita ada 2000. Macam mana kita mau check? Mati mau check satu-satu. Dengan kaedah check task mode lah. Dia cepat lah. Okey, sekarang kita dah dapat dah kuning. Tapi hijau kita tak dapat lagi. Hijau bilang ke? Hijau bila? Date finish kita bila? Date handover kita? January 2. Yes. Betul. Okey. Sekarang ni apa yang kita kena buat ialah kita kena compress. Kita punya date subtask. Kita compress je. Sebab apa? Sekarang ni date dekat hijau tu 8/4/2024. Tapi kita punya kontrak date kita ialah 2/1/2024 kan? Okey, apa kita kena buat? Okey, sekarang uncle pergi dekat predecessor. Contoh kita katakanlah let's say kita nak concurrentkan dia. Kita nak compresskan dia ni. Okey, uncle pergi dekat predecessor 5. Predecessor 5. Ataupun 3 pun boleh. Okey, uncle rasa 3 boleh. Kalau uncle rasa 3 boleh. Okey. Kita nak compress dia Kita nak compress mobilasi supaya dia start lebih awal. Okey, sekarang ni cuba uncle pergi dekat tarikh mula mobilasi. Tarikh start mobilasi. Berapa hari bulan? 10 Januari. Okey. Lepas tu pula uncle pergi tarikh start mengenal pasti tapak. Berapa hari bulan? 2 Januari. Okey, kalau tolak dua-dua tu beza dia berapa? Berapa hari beza dia? Apa? Tolak lah beza dia. Berapa beza dia? Ha. 8 lah. 8. Okey, 8. Kita sudah dapat tau. Kita sudah dapat dah beza dia 8. Cuba uncle letak dekat ID 3 tu 8. Pergi dekat predecessor 8. Predecessor 8. Predecessor 3. Predecessor 3 tu, okey. Uncle kena letak macam ni tau. 3 FS. Okey, masukkan 3 FS. Okey, 3 FS. Sorry. 3 FS tolak 8. 3 FS tolak 8. Enter. Nampak? Uncle baca dia kata apa? You have moved task 5 of exercise 1, 27 March, start at Saturday 31st December 2022. Maksudnya? Before project start, 1st January. Maksudnya? Jadi you
you start before the project start. Tak boleh tak ikut kontrak. Siapa pun tak mau, saya pun tak mau. Siapa pasal mau start awal. Baik saya pergi buat kerja lain, baik saya pergi buat projek saya yang lainnya yang dekat itu Kedah punya kan. Apa pasal ni? Angka faham tak? Okey, jadi 8 tu angka kena kurangkan. Angka nak kurangkan berapa? Nampak tak? Angka kena kurangkan 8 tu. Lebih confirm tak boleh kan? Jangan lebih lah. Mesti kurang lah. No? Okey, 3 FS tolak berapa angka nak kurangkan? Agak-agak angka nak kurangkan berapa? Okey? Boleh? Angka ambil half. Okey. Nampak tak sekarang ada perubahan tak? Hijau berubah tak hijau sekarang uncle? Hijau. Ada ubah kan? Dia dah kurang lah. Dia dah kurang dah lah. Okey. Oh tu dia dah lari tu uncle tu. Tasmut. Tengok dekat tasmut. Bukan. Tasmut tukar balik jadi tu auto schedule. Nampak tak? Kena hati-hati ya. Pastikan sentiasa ni. Okey. Okey nampak tak? Okey. 3 FS tolak 5. FS tu apa dia? Tadi saya cakap. FS ni adalah relationship. Okey, cuba uncle ubah FS tu kepada SS. Tengok, apa jadi? FS 3 FS uncle cuma ubah FS tu kepada SS. Tolak 5. Tengok apa jadi? Nampak? Dia tak boleh kan? Dia kata apa? Still proceed before start date. Tak boleh. Faham tak? Itulah relationship dia tu. Cuba uncle buat finish FF finish. Tengok apa jadi. 3S on my screen. Try tengok. Try tengok FF. Okey, enter. Nampak? Boleh kan? Tapi link sudah lari. Link dia sudah lain, jadi lain dah. Bermakna atas pun F, bawah pun F. Nampak dah tu dekat tu, taskbar. Cuba tengok dekat taskbar biru. Kan? No, biru sana no, bukan no. Dekat graphical part. Dekat graphical part dah tu. Nampak dah link dia tu kan? Tengok link dia tu kan? Link dia. Cuba uncle ubah jadi apa ni? FF, SS, SF, SF, S, start finish. Start finish pula. Apa jadi? Okay, enter. Pun tak boleh. Tak boleh. Okay, jadi bermakna kita pilih finish start. Okay, tukar finish start. Finish start. Enter. Okay, baik. Okay, next pula. Ini kita buat ni lah. Kita buat yang ni pula. Kita buat predecessor nombor 5. Okay. Kita nak tengok. Kita nak compress dia. Okay, tengok insurans kerja. Insurans kerja tu start bila kan? 12.1 tolak yang atas punya tu. Yang mobilasi. 12.1 tolak 41 kan? Berapa beza dia? Beza dia. 8. Okey, try masuk 8. Masuk 8 dia, try. 5 FS tolak 8. 5 FS tolak 8. Apa jadi? Okey. Silap ni silap. Cancel lah. Okey, kena klik pelan-pelan. Okey, 5 FS tolak 8. Tengok apa jadi. Nampak dia kita command dekat Microsoft Project ni, dia declare okey. Dia tak ada apa-apa notification. Tetapi nampak tak? Tetapi tarikh baru insurans kerja uncle tu dia lebih awal sikit daripada mobilasi.
Boleh tak? Saya tanya uncle. Saya sebagai director ataupun saya sebagai klien untuk uncle, saya yang review uncle punya program. Uncle, you boleh lah, you boleh buat lah. Insurans kerja 3 hari bulan 1, mobilasi 4 hari bulan 1. You rasa boleh tak? Kalau you rasa boleh, proceed lah. Kalau you rasa tak boleh, 8 day tadi tu you kena kurangkan mungkin 7 hari ataupun 6 hari. 8 day tu. Faham tak? Okay, no? Boleh faham tak? Okay. But biasa insurans kerja you beli insurans lepas you dapat LOA. Betul. Kalau tak dapat LOA, macam mana you buat pajak? Ya. You tak boleh pajak. Itu bank mesti hambat you. Itu bank mesti hambat you dengan kayu punya. You main reta apa, you pajak apa? Itu dah. Okay, tak apa, boleh. 1 hari tadi okey lah, boleh lah. Okay. You advance lah. No problem. You advance. Okay, bermakna hijau you pun sudah berubah dah. Hijau tadi kan, dia sudah berubah dah. No? Sekarang kita compress. Okay, kita cari lagi. Okay, sekarang macam ni. Kita nak bagi nampak lagi obvious. Lagi nampak ketara kan. Pergi dekat ID 12. Predecessor 10. Okay, nampak tak? Okay, nampak tak? Okay. ID 12 ni adalah mula, no? Mula tarikh dia start 2026. Dia bergantungan dia dengan lain-lain kerja permulaan. Tengoklah beza tarikh start nah. Angka kena tengok tu tau. Beza tarikh start antara mula dengan lain-lain kerja. Berapa beza dia? Agak-agak sajalah. Lebih kurang berapa bulan? Agak-agak saja, tak apa. 4 bulan lah. Lebih kurang kita kata 4 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan lebih kurang ada berapa? 90 hari. Okey, angka letak 90 hari. 10 FS tolak 90 hari. Cuba tengok. Kita compress ni tolak 90. 90. 90. Enter. Nampak tak? Itu hijau macam mana? Hijau, tengok hijau. Hijau sudah berubah tak? Hijau. Bukan hijau dekat atas tu. Scroll up. Scroll up. Hijau sudah burst. Hijau sudah tak ikut kontrak tau. Hijau, nampak? Sekarang 90 tu you kena kurang lah. You kena kurang 90 tu. Berapa you nak kurang 90 tu? You nak kurang berapa? 90 tu you nak kurang berapa? Okay, let's say kita kata 60 angka. 60. Try letak 60 dulu. 60 hari. Okay, 60. Enter. 14 kan? 14. Kira bermakna tambah lagi uncle. 60 mungkin 65. 65 macam mana? 65 ataupun 70. 70. Try tengok 70. Cantik, clear. Center. Sekarang boleh submit dah. Faham tak? Mengapa tak boleh tolak duration? Oi, uncle. Itu satu soalan yang bagus sebenarnya. Tapi mendatangkan maut. Uncle telah bagi semua orang bunuh diri, uncle. Saya tanya uncle. Uncle sanggup tak? Dia kalau 60 hari, kadang-kadang I boleh tambah manpower mah. Okey. Hari buat kerja. Okey. Tak ada masalah kalau you punya financial kukuh, you punya profit you pun lepas, tak ada masalah you mau tambah. Tapi yang ni soal ni saya cerita ni macam mana you nak guna kepintaran you. You nak bagi satu syarikat you nak bagi you punya token betul-betul untung. Itulah pergi skill, uncle, skill. Saya pun tak berani cakap pun, uncle. Sebab apa? Benda ni dia bergantung dengan financial pocket. Itu pasal Microsoft Project ni dia
Digunakan untuk control time versus cost. Kalau you nak control time saja, cost you tak boleh control, you punya projek akan burst, akan rugi. Siapa mau tak? Ini dipanggil skill. Skill ni saya cerita sama uncle lah. Walaupun orang ni pandai guna sistem ni, tapi dia tak ada pengalaman, out. Dia tak boleh. Dia kena both together, dia kena come. How to operate Microsoft project dan how to organize based on your experience. Okay. Duration you nak ubah boleh, tapi you kena panggil semua team you main coordinate, bincang. You kena pandai kuntau lah. You kena pandai tipu mereka, you kena pandai psycho mereka. Kena cakap, ni sekarang klien sudah tiu sama kita. Dia nak ad hoc. Ini 60 mesti jadi 30. Wah, mati orang macam tu. Tak boleh, you kena ikut juga. Apa masalah sekarang? You kena tahu mereka. Apa yang you perlukan? Resource. Kalau ini macam you kena tambah itu backhoe daripada 1 jadi 3. You kena tengok balik lah financial. You kena sit down balik dengan QS. Macam mana? You boleh? Kita boleh. Memanglah projek, kalau you dapat siap on time ataupun ahead, memanglah you akan nampak, wah untung. Tapi you kena tengok tau, you punya loss expenses you tau. LNE kan, loss expenses you tu you kena tengok. Perbelanjaan you tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan you kena tengok tau. Kat mana burden dia, kat mana burst dia. Peti cash, wah ini macam tiap-tiap bulan banyak orang macam you beli apa? Makan, belanja. Mati ni macam tu. You kena kontrol, you kena pandai tau. You kena tengok. No? Okay, tak apa. Memanglah you cakap tu memang boleh kita boleh kurangkan duration, tapi you kena tanya diri you. You tak boleh selfish. Sebagai seorang planner yang bagus, yang prihatin, you kena tanya diri you dulu. I punya team boleh ke? I punya strength keluarga I boleh ke? You kena macam tu tau. That's why I cerita kat you uncle lah. Di Korea kan. Tak tahulah sekarang ni I rasa dia orang pun masih lagi implement tau. Di Korea, apabila dia interview dia akan pilih kandidat yang dah berkahwin. Walaupun kandidat tu kurang pengalaman, tapi yang single tu sudah berpengalaman. Dia akan top list yang dah berkahwin. Sebab apa? Dia confident dan dia yakin kalau kandidat dia dah berkahwin, dia dah tahu dah kandidat dia tu how very struggle to manage life dalam family dia. Di Korea lah. Tak tahu sekarang ni saya tak tahu lah. Ini kira ni lah adalah geng-geng I baru dulu lah kan. Siapa kerja di sana saya pun tak tahu lah kan. Saya tahu lah kan. Siapa share lah experience dengan I lah kan. That's why macam mana yang you nak save tau. Next month you akan ada shortage dekat you punya gaji. Jadi apa you kena buat? You pun panggil you punya team family duduk, you punya anak 5-6 orang duduk. Bagaimana? Okey, bapa jangan risau. Belakang kita ada kangkung. Belakang kita ada itu carrot. Kita boleh survive, kita boleh guna. Oh, ya ke? Okay, good. Kita ada resource. Okay, lepas tu macam mana? Dari segi billing. Okay, billing kita boleh kurangkan energy saving. Aircon kita tutup. Kita pakai itu kipas mengkuang saja. Kipas kain. Pop. Untuk 1 bulan saja. Itu management tau, management. Management tau, manage time versus cost. No? Okay. Boleh faham ke no? Boleh. Boleh. That's why you main dengan predecessor sebab ini task number milestone. You actually start in between you punya ini task number 10. Okay. Yeah. Dia punya start date from task 10. Dia concurrent lah. Jadi I nak tunjuk apakah kegunaan 100 hari. So sekarang you start awal lagi. Yes. Okay, macam ni. Dekat sini I nak tunjuk apa kegunaan predecessor dan successor tu. Penggunaan dia tu. Macam duration ni bukan tak boleh kacau ke? Boleh. Tapi biar dia guna talian hayat. Duration tu biar yang terakhir sekali. Kira terakhir ni barulah kita
adjust. No? Jadi predecessor dengan successor ni dia ada hubung kait juga dengan bentuk S-curve kita. No? Bentuk S-curve kita tu. Dia mendorong Dia mendorong. Okey, sekarang silibus beginner sudah habis. Sudah habis. Silibus beginner daripada tas 1 sampai topik 1 sampai 8 sudah habis, siap. Beginner sudah siap. Tahu tak? Sekarang boleh faham apakah fungsi predecessor dan successor lah? No? Okey, cuba uncle letak 10 FF tambah 70. Cuba letak tengok. 10 FF 10 FS tambah 70. Minus. Tengok apa jadi? Enter. Dia. Tengok hijau apa jadi? Hijau. Hijau hilang. Kan? Hijau sudah hilang, dia tak meet target. Lepas tu pula nampak tu dekat itu taskbar dekat graphical part tu. Nampak tak? Dia ada satu mood honeymoon kat situ. Semua orang pakai cuti habis. Tak tahu apa pasal. Semua tak buat kerja. Plus ni dia fungsi dia ialah untuk elapse time. Untuk lewatkan time, untuk lag kan, untuk melambat-lambatkan. Minus tu fungsi dia ialah lead time. Untuk compress, untuk awalkan. No? Boleh faham tak? Minus dengan plus boleh faham tak fungsi dia, no? John boleh John, no? John. Boleh faham John? Boleh, no? Okey, kalau macam tu kita proceed buat S-curve. No, kita buat S-curve. Okey. Buat S-curve ni saya ajar cara manual. Manual ni saya sampai sekarang saya guna manual sebab apa? Dia very accurate. Lepas tu dia buat kita bagi ingat setiap bulan tu berapa dia punya amount, no? Okey. Sekarang ni nak buat S-curve. Uncle kena download Excel yang saya bagi tu. Ada 3 Excel tu kan? 3 Excel tu Uncle kena download, Uncle kena cari okey, bawah tu. Uncle download physical S-curve. Download tu. Download itu dulu. Yang lain-lain tu jangan lagi, no. Yang tu nanti dulu. Okey. Sekarang ni Uncle dengan John kena edit. Kena edit sikit dekat kolom. Dekat kolom month dengan schedule, no. Kolom month tu delete semua. Kan kita nak buat date baru lah. Date baru. Lepas tu yang persen-persen tu pun delete juga. No. Okey, sekarang ni kita punya milestone kita yang kuning berapa Uncle? Yang kuning punya tu. Tarikh dia? Milestone kuning kita tadi tu. Berapa tarikh dia? Okey, scroll up. Yang kuning 1/1 kan? Okey. Dekat Excel pun kita masuk juga. Dekat Excel. Pergi dekat Excel. Okey, masukkan 1 hari bulan 1 2023. John pun follow juga John, no? Okey, Uncle letak kuning Uncle, letak kuning. Supaya senang kita ingat. Okey, ni milestone. Okey, next punya date bawah tu kita letak end of every month. Okey, macam bulan 1 letak end of bulan 1 lah, 31 bulan 1. Kita kick off setiap hujung bulan, no? Kita kick off. Depend lah, kadang-kadang ada projek yang dia minta 25 hari bulan kan, setiap bulan kan, 25 hari bulan setiap bulan. Dia nak selari dengan interim payment. Yang ni tak apalah, kita letak hujung bulan. Hujung bulan kira mana kita set bagi dapat bersama-sama dengan interim payment sir. Okay, next punya apa? 28 kan? 28 hari bulan 2 kan, Uncle? No? Cuba tengok kalender lah. Next punya apa? 28 lah. Ada bukan tengok sini. Yang ada. Ni yang
Yang apa dekat Excel tu kita ikut kalender. Yang dekat Excel tu kita ikut kalender. Kita nak kick off every month. Kick off every month ada buat meeting dengan buat valuation kan, bersama-sama dengan klien kan. Kita End of month 28 lah. 28, yes. Okey, nextnya pun bulan 3 pun ujung bulan juga, no? 31 bulan 2. Satu kan. No. Boleh John follow juga John, no? 3 kan. Ya. Tengok kalender ke, Tengok kalender dekat handphone ke apa ke. Kan? Okey. Lepas tu next month April 30. No. Masukkan dulu sekali saya bagi ya. Kalau saya beritahu dia. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Okey. Macam mana boleh ya? Last ya? Oh, Betul. Lastnya 1 hari bulan 2 hari bulan 1 lah. Lastnya 2 hari bulan 1. Boleh letak hijau letak hijau color. Ini milestone finish. Okey. Buat kolom ni semua elok. John boleh follow John boleh. Ni cara kaedah manual kita nak buat S-curve. Dia sebenarnya ada shortcut dia, tapi saya tak mau ajak shortcut tu. Saya nak ajar cara manual. Manual ni lagi kita boleh ingat. Dan kita boleh bercakap tentang persen-persen ni. Okey. Sekarang Uncle pergi dekat project. Microsoft project Okay. Uncle insert column. Kat mana-mana boleh. Processor. Yang ni you ni sangat. Yang ni you hide column Tutup dia, simpan dia. Ni pun boleh hide column lah. Hide column. Okay, ni insert column. Okay, Uncle pilih percent complete.
Pasang complete lah. Okay. John follow kak John lah. Okay. Okay, sekarang ni kita nak buat physical S-curve. Kita nak submit dekat klien sebelum projek ni start. Sebelum projek ni bermula ditapak. Supaya klien dapat review dengan lebih awal. Apa ni schedule kita ni, no? Okey. Pergi dekat Ribbon. Lepas tu buka projek. Okey, projek. Okey. Lepas tu angka cari status date. Status date. NA. NA. Klik. Okey. Sekarang ni, tarikh pertama yang kena letak adalah tarikh milestone kuning lah kan. Seperti mana yang ternyata di Excel. Okey, masukkan tarikh pertama. Yang kuning punya. Okey. Lepas tu, klik update project. Okey, double check. Betul tak tarikh dah? Okey. Klik OK saja. Kalau sudah double check betul, klik OK. Update as complete through Sunday 1123. Okay. Yes, OK. Klik OK. Okey. Sekarang dia naik kosong kan? Okey, tak apa. Yang tu color kan? Lupa saya bagi tahu. Color kan warna biru. Boleh tak warnakan kotak tu warna biru? Ya. Biru apa? Biru laut ke? Biru yang mudah nampak dah. Okey. Sekarang kosong. Uncle pergi kemas kini dekat Excel. Buka Excel. Okey, letak kosong dekat milestone kuning tu. Kosong. Kosong lah. Sebab tadi Uncle yang ni nanti dulu. Nanti belum, nanti next punya status date lah. Okay, next status date. Letak dekat NA tadi. Letak date tu 31 bulan 1. NA. Ada. No. Microsoft Project. Banyak projek. Uncle just repeat je. Step-step ni just repeat je. Okay, pergi dekat Ribbon. Buat macam tadi ya, ulangi saja. Ulang saja. Repeat balik. Project. Status date. Masukkan date seterusnya tu tadi bila? Next punya date bila? Tadi dekat Excel tadi tu. Bila? Betul? 311. Betul. Masukkan 311 Uncle. Ulang ni ya. Ulang. Sampailah dapat persen 100% dekat green color. John faham kan? John faham kan? Okay, John buat dah. John buat straightforward dah. Dia straightforward saja. Okay, update projek Uncle. Uncle lupa nak update projek tu. Bukan Uncle, 31 hari bulan 1. 31 hari bulan 1 Uncle. No, juga status date tu. Status date. Uncle pergi dekat status date Ribbon ni. Okay, Ribbon project. Status date. 31 Uncle. Bukan 31 hari bulan 1. Okay, klik OK. Update project. Okay. Dapat berapa Uncle biru? Dapat berapa? 10 kan? 10. Update dah. Update dekat Excel pula dapat 10 dah. 10 sudah dapat. Okay. Masuk 10. Okay. 10. Ada perpuluhan ke? Dia tak boleh set perpuluhan ke? Percentage complete. Dia tak boleh set perpuluhan. Boleh. Yang tu cerita lain pula. Dia boleh. Yang tu dia kena masuk formula. Tapi sekarang saya tak mau. Saya tak mau tunjuk yang formula tu nanti jadi penin. Nanti jadi penin. Dia boleh masuk decimal.
Tapi tu tak apa, pelan-pelan, no. Nanti dia kena masuk formula, lagi lepas tu kena convert column. Okey, sekarang masuk 10%. Okey, next. Next bila angka? Next date. 28. Okey, buat sama. Same teknik, same method, same sequence. Cuma date kick off saja berbeza. 28 kemananya sasa. Pergi dekat status date. Pergi dekat status date balik. Apa John? John boleh buat teamwork dengan uncle, no? Boleh, no? Bagi teamwork tak apa? No? Teamwork dengan uncle. Dapat berapa, uncle? 15. Update. Okay, next. Next, dia 1 dan 3. 20% ke? Okay. 22%. Apa ni, John? Sekarang ni persen-persen yang keluar tu sama lah kan? Sama. John dengan uncle sama. Sebab apa? Predecessor tadi tu kita buat sama. Cuba susunan predecessor tu John berbeza. Mungkinlah amount yang keluar tu berbeza. Faham tak? John faham tak? Kan? Itulah saya kata tu. Predecessor dengan successor tu lah penentu kedudukan S tersebut. Penentu dah. Macam tadi Uncle kata, kenapa tak kurangkan duration tu? Pun sama juga, duration predecessor lebih kurang je. Cuma bahaya je duration ni, takut kita ubah bagi kurang, terjerut kita balik. Dia bagi perangkap pada kita balik, mati dah. John dapat dah, John. Askar, John. Baru sampai bulan 6. Tak apa. Buat dengan uncle, tak apa. Teamwork dengan uncle. Kan? Ni kira macam John ni kira kena monitor Petronas station saja. Dia Petronas station lah. Kalau retail, dia sebenarnya ada retail dengan non-retail. Kalau retail tu Petronas station lah. Kalau non-retail, jadi kita dalam plan lah. Dalam plan tu kira maksud dia tu kira onshore lah. Untuk lah, macam dekat price terminal ke apa, dia tak ada upgrade. Ya. Ada kerja kosong tak? Ada. Sanggupnya tak sanggup lah. Aku boleh buat ni sebab apa tau? Aku banyak masa. Aku boleh buka kelas ni sebab apa? Aku banyak masa tau. Sebab apa? Aku kerja dengan konsultan. Konsultan ni dekat rumah aku lah. Kira hari Minggu kan. Hari Minggu kira seminggu 2 kali cuti. Aku pulun ni ya, buat ni ya. Kira macam side income lah. Siap tani ya? Siap tani lah yang office konsultan tu kawan-kawan ni lah. Kan, projek pun main utara ni lah. Kan, jadi aku ambil kesempatan peluang ni, aku buat freelance buat tuition. Nama dah aku dah buat ni kan, nama kat apa 2 tahun lah. Kan. Sebelum ni aku dah dapat banyak job jadi freelance kan.
Freelance ni cuma dia kena terikat lah. Dia macam kena terikat dengan kontrak. Pening lah. Pening dengan kerana klien lah. Ubah ni mana. Baik aku masuk full time kan. Tapi lah ni pun aku dah terima lagi. Tapi aku buat macam mana tau, aku make one off saja. Murah sikit, fee tu murah lah. Aku bagi tahu kat dia orang, aku hanya jual program. Aku jual program tu, lepas tu pula terpulang lah in-house punya planner siapa dia, ataupun in-house punya project manager siapa dia kan. Mai jumpa aku ataupun duduk dengan aku akan train dia. Nampak macam tu? Macam mana aku jual program lah. Aku buat tu, set up apa semua, jual program. Dalam masa jual program tu depend lah. Kalau kontraktor tu nak aku jadi penasihat dia, tak ada masalah. Aku jadi penasihat sampai habis projek lah. Tapi yang full time tu adalah in-house dia orang punya lah. Faham tak? Mak tu. John, kena ingat John tau. Kena dapat klien yang berpura-pura faham tentang Microsoft Project ni, lingkup hang. Lingkup. Tahu tak? Yang jenis dapat klien yang jenis cakap pandai kan. Padahal dia tahu sikit-sikit ni. Susah tu. Kita terang tu tak jadi kona tu. Tu yang kadang-kadang Dia belakang macam dia pandai lah. Tu yang aku geram tu. Tak apa, aku buka tuition ni, aku dah ajak semua orang. Aku dah bagi semua orang pandai. Bila semua orang pandai, orang-orang atas ni dia jadi segan balik kan. Kena faham tau. Revolusi. Revolusi, kenapa situ revolusi tau. Berapa ramai aku dah ajak lah. Apa pergi. Macam ibarat aku hantar bom kan. Aku hantar bom dengan senjata dekat dia orang ni. Pergi perang. Jadi dalam meeting tu klien segan balik kan. Okey uncle. Yang ni kan 100% uncle. Biasalah uncle. Normal lah, mesti 100% lah. Selalunya bila dah hujung-hujung ni, klien pun tak mau tengok dah. Dia pun tak mau tengok report dah. Apa-apa pun tak mau tengok dah. Sebab bos sudah mau cuci tangan. Kecuali kalau projek tu delay kan. 100% 100% ke? Tak apa betul. Dia letak saya 100%, tak apa. Dia ada decimal tu. Sebenarnya dia ada decimal. Bukan dekat atas tu, dekat 12 hari bulan 1 tu dia letak 100%. 100%. Letak situ. Yang bawah tu delete, bawah tu delete. Okey, sekarang ke you double click dekat line biru tu, double click dia dekat line biru. Line biru. Yang graf tu, graf. Line biru. Okey, klik dah. Double klik. Nampak tak masuk. Tak masuk tu 93 masuk, 93% masuk. Yang bulan 12 tu tak masuk tu. Nampak? 99% tak masuk. Ini. Turun bawah. Dia tak highlight tu. 99%, 100% dia tak highlight. Lagi turun bawah. Excel pun kita kena tahu no Excel no. Sebab apa Microsoft Project ni dia Sampai sini 100. sebelah pun sama juga sebelah tu. Double klik balik. Double klik dekat graf biru. Double klik. Double klik dah. Tak kena tu. Double klik. Tu, tarik tak nak masuk tu. Tarik. Okey, ngam. Sekarang tengok. Double klik. Sudah okey dah. Sekarang you tengoklah itu graf macam mana. Tengok. Boleh faham ah? Tak macam S ni. Sama-sama you kena
You kena practice lah. You kena practice make perfect. Practice. You main predecessor. Successor. Ini actual ni. Actual nantilah bila projek sudah start baru kita buat actual. Sekarang projek tak start lagi. So schedule bulan ini kosong. Flow. Faham. 100 lah. Yes. Sekarang sudah siap lah. Sudah siap, kita submit lah dekat klien. Bagi klien komen. Sekarang projek tak dah siap lagi. Projek tak buat lagi. Baru dekat stage apa ni, baru dekat stage prelim baru nak submit. Kan? Boleh faham tak? Boleh faham Uncle? Okey, sekejap. Lagi 2 jam 3 jam sudah lupa lah. Siapa? You boleh tanya itu John. John masih boleh ingat mana? No? Tuan diam lah. Okey. Buka you punya tu. Okey, sekarang okey. Saya tunjuk satu Okey, sekarang Uncle undo Uncle, undo. Undo saya sampai semua 0%. You undo. Lagi. Up. Okey, sudah. Okey, sekarang macam mana you nak detect itu actual Actual. Katakanlah actual you sudah start. Okey. First meeting pada 31 hari bulan 1. You kena pergi dekat status date. Pergi dekat status date. First meeting kita, klien beritahu dia nak buat pada 31 hari bulan 1. Okay. You kena pergi dekat status date. Pergi dekat status date yang tu. NA lah. NA tadi tu. Status date. Ribbon, project, status date. Okay, you masuk 31 hari bulan 1. Yang ni kita nak buat kita nak buat sekali dengan actual 31 hari bulan 1. Okay. Update project. Okay, dapat berapa? 10. Okay, double check balik yang Excel. Sama tak 10? Ya. Sama? Okay, sekejap. Yang actual yang apa ni milestone kuning tu, of course lah kosong kan. Letak kosong. Mana ada apa projek, mana ada apa-apa aktiviti, kosong. Sama lah kosong. Actual pun kosong. Actual kosong juga. Okay. Nanti belum lagi. Ni belum lagi. Kan? Sekarang angka baru dapat schedule 10%. Okay, buka balik projek. Okay, sekarang ni angka dapat 10% adalah schedule. Jadi angka nak tahu actual. Jadi actual angka kena up to date dekat site Pergi tengok dekat site apa jadi. Okay, katakanlah ID 3 100%. Okay ID 5 pun 100% juga. Tetapi ID 6 you punya orang belum buat lagi. Kosong. Okay, masukkan 0%. You punya orang. Mungkin you punya staff Lena ke, itu accountant Lena tidur ke, ataupun dia kena COVID lama ke, kalau siapa buat 0. Lepas tu post ad box
Pos Ebok baru buka PO. Kan? Ayo, mati orang macam. Buka PO, let's say kita kata baru 20% kemajuannya. Letak 20%. Contoh. Lepas tu, kelengkapan keselamatan, PPE. Oh, kita sudah ada. Itu safety officer sudah beli awal-awal. Letak 100%. Papan tanda projek. Wah, pun sudah siap awal. Kita sudah cepat ke hadapan. Letak 100%. Di tapak pun sudah pasang kan. Dia. Kan? Okey. Lain-lain pun tak ada. Jadi berapa persen? Kosong. Bukan tu, yang biru tu. Biru. Biru berapa persen biru? 10. 10. Okey, tak apa. Let's say lain-lain kerja permulaan. Oh, kita sudah arrange kita beli kereta dekat klien. Lepas tu pula safety book pun kita sudah beli dekat dia. Oh, lepas tu pula dia punya accommodation. Lama apa dia tak? Accommodation. Kalau sudah susah mau sebut dah. Office punya kan, office use pun sudah beli ya kan. Meja pun dekat klien pun sudah beli kan. Semua sudah beli dah ada kan. Let's say kita letak 20%. Letak tengok 20. Jadi berapa? Yang biru tu. 15. Okey, update dah. Yang lain-lain tu belum siap lagi. Dekat Excel you update dah. 15%. Enter. Nampak? Ahead ke delay? Ahead dah. Ahead 5%. Faham tak? Boleh faham ke? Ha? Boleh faham tak? Dia boleh juga buat tu macam perbezaan dia boleh buat. Kan? Boleh buat perbezaan dia tu masuk formula lah. Kan? Tapi tak apa, pelan-pelan. Macam John buat tu kan? Macam John buat tu. Kan? Plan persen berapa, actual persen berapa kan. Macam tu boleh buat. Tapi lah ni aku buat satu kolom ni dulu nak bagi korang faham lah macam tu lah kan. Nanti boleh upgrade lagi nanti buat perbezaan dia lah. Kan? Masukkan dia punya schedule persen, actual persen, lepas tu delay persen. Boleh buat. Sekarang ni kita buat setakat ni dulu supaya nak bagi nampak gambaran dia. Sekarang faham macam mana nak dapatkan HO tu no? Okay, next punya. Kalau katalah next punya nak buat yang next punya. Okay, bagi kosong semua balik, Bagi kosong balik. Kosong balik. Make sure kena kosong balik no. Kalau kata kita nak update project link no, kita tak boleh continue tau. Tak boleh. Program Microsoft Project dia tak boleh baca macam tu. Kalau kita continue, berkemungkinan ada yang double volume. Double value di dalam persen tersebut no. Okey, cuba angka buat bulan 2 tengok. 28 hari bulan 2. Status date. Ribin status date 28 bulan 2. Sama. Oh. 28.2. Update project. Dapat berapa? 15. Okey, 15. Betul tak 15? Schedule. Betul 15. Okey, proceed actual pula. Proceed actual. Dah nak kena update dulu dekat tu project.
Projek. Bukan. Actual tak buat lagi. Sekarang baru buat. Okey, sekarang kita tengoklah apa progres. Sudah 2 bulan dah. Projek sudah berjalan 2 bulan. Apa yang siap? Kan, apa yang siap? Let's say tadi insurans mungkin dah 100%. First aid pun mungkin dah 100%. Kan? Papan tanda pun 100%. Kan? Lepas tu lain-lain kerja-kerja permulaan tu mungkin dah jadi 25%. Tadi 20 kan? Mungkin 25. Kita letak 25 uncle. Lain-lain kerja permulaan. 25%. Lepas tu pula tu ujian terhadap beban bahan utama. Mungkin ada buat dah sikit, dah 10%. Penjaduan acuan mungkin ada juga, mungkin 10%. Contohlah kan. Lain-lain tu belum lagi buat. Tengok apa? Tengok biru. Tengok biru sudah tukar apa? 23. 23. Update tu. Oh dah 2,300%. 2,000 harga lu. 23. Okey, cuba tengok dekat graf. Nampak tak? Graf dia sudah naik. Boleh faham ah?